Seterusnya kita akan melihat soalan 2.4. Okey, soalan ini adalah merupakan nota sebagainya. Bagaimana kita ingin melihat perubahan daripada Navier-Stokes equation kepada Bernoulli equation. For steady incompressible flow with negligible viscosity, show that the Navier-Stokes relation reduce to the condition that P over rho G plus V square over 2 plus GH is constant. Along a streamline of the flow, where H denotes the height of the fluid particle above a horizontal datum. This is the weaker form, so-called Bernoulli relation. So, Bernoulli equation is actually, di dalam ayat ini dikatakan the weaker form kerana apa? Dia agak limited. Dia hanya boleh digunakan di dalam keadaan incompressible condition. Tapi sebenarnya penggunaan dia begitu luas. So andai kata kita menggunakan cecair, so memadai untuk kita menggunakan Bernoulli equation. Okey. Ada sebab bahagian yang saya tidak nyatakan secara detail kerana saya ingin pelajar sekadar tahu bagaimana Navier-Stokes equation bertukar kepada Bernoulli equation. So kita ketahui bahawa Navier-Stokes equation ditulis secara ringkas seperti ini. So ada rho dV dt, rho G, nabla P dan mu nabla square dan V. So kita beranggapan bahawa ia adalah steady incompressible flow with zero viscosity. So maknanya zero viscosity ini, saya harap pelajar faham, ia bukanlah kita kata viscosity itu zero, tetapi effect of viscosity kita kata can be negligible. So apabila kita kata viscosity effect boleh di negligible, membawa maksud ia tidak menghasilkan shear stress. Okay, kita tahu bahawa dalam pengiraan Bernoulli equation kita ada kotak seperti itu, ada elemen kita. Apabila hal laju yang bergerak di atasnya di sini, so shear stress molekul di sini akan menyebabkan kehadiran force. Okay, oleh kerana kita beranggapan bahawa we work dalam keadaan very ideal, oleh itu kita kata mungkin kita kata shear stress effect tidak wujud, so kita boleh anggap bahawa nilai mu adalah sama dengan kosong supaya kita boleh kosongkan equation ini. Tapi sebenarnya secara kefahaman, saya harap pelajar perlu faham bahawa sebenarnya kita beranggapan bahawa shear stress tidak memberi apa-apa kesan. Oleh itu force due to shear stress kita boleh neglect. Okay. So kemudian kita telah tinggalkan equation tersebut menjadi bentuk ini. Okay. So kemudian apa yang kita buat, kita ubah calculation ini. Okay, so di sini kita kata kita purposely kita tambah nilai negatif. So kalau kita tengok kat sini, secaranya kita akan tambah nilai negatif pada rho G di sini supaya kita boleh susun seperti ini. Kenapa kita tambah nilai gravity negatif? Kerana kita berpendapat di dalam XY coordinates, apabila pergerakan adalah ke bawah seperti ini, dia seolah-olah memberi nilai negatif. Dia masuk kepada nilai negatif paksi Y. Walaupun itu adalah kita kata tarikan positif adalah ke bawah. Okay, so jadi kita kata kita bergantung kepada koordinat yang kita gunakan. So kita letak nilai gravity adalah negatif. So kemudian kita boleh kurangkan sebutan ini, kita bahagikan dengan density, oleh itu kita boleh dapat nilai seperti ini. Okay. So kemudian kita we put a dot product with displacement ds along the streamline where ds is dx plus dy plus dz. So s ini membawa maksud sesaran sebenarnya yang paling mudah. Kita kata kita anggaplah ada molekul yang bergerak daripada satu point ke satu point. Okay, so pergerakan ini sebenarnya kalau kita ukur dalam 3D dia adalah delta dx di sini, delta dy tinggi ini dan dz pun bergerak secara delta z. Itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. So oleh itu kita masukkan kita darabkan semua sekali nilai ds tersebut dengan nilai yang kita ada di sini.
So kita masukkan, so ada ds, ds dan ds di sini. Okey, so kita cuba menyelesaikan. Kita ada dua terms di sini, iaitu katakan kita ada di sebelah kiri dan juga kita ada di sebelah kanan. Okey, so kita selesaikan untuk negatif nabla P over rho ds. So kita masukkan nilai ds ini adalah dx, dy, dz. Okey, kemudian kita nabla, kita tahu bahawa nabla mempunyai adalah mathematical operators. So kita masukkan operator ini dan akhirnya kita boleh darabkan semua sekali. Kita masukkan balik ini secara vektor. Okey, so kita akan dapat sebutan seperti ini. Okey, so oleh itu kita memadai untuk kita menulis perkara ini sebagai 1/rho dp. So kemudian sama juga kita selesaikan untuk gravity. So kita ada G dan ds dan kita masukkan. Cuma kita kata di sini kita boleh potong nilai dy dan nilai dx kerana di dalam ideanya ialah kita hanya z axis ataupun vertical direction sahaja yang diambil. Kerana gravity hanya bertindak pada satu axis sahaja. Okey, so kemudian kita ada dv dt ds. So kita masukkan, kita tahu capital V adalah kita boleh buat seperti ini. So ds kita masukkan dx, dy, dz seperti ini. Dan kita faham bentuk del dx ini adalah nabla. Dan and then kita V ni kita adalah hasil campur ketiga-tiga elemen velocity. Kita ada U, V dan W. Dan kita boleh ringkaskan, saya rasa pelajar boleh faham yang ini, saya dah buat. Dan kita boleh ringkaskan sebagai 1/2 dv square. Okay. So kemudian kita yang ini cuma sekadar untuk kita perubahan di antara yang ini 1/2 nabla v square. So maknanya kita boleh menulis sebagai dia menulis sebagai dv square over 2 over dx. So sama juga dengan dv square dx dengan dv times v dx. Ini cuma setakat untuk nota bagi slide yang sebelumnya. So kalau hukum pembezaan yang melibatkan dua function, so kita kena buat satu persatu. So kita boleh menulis seperti ini. So jadi kita boleh selesaikan dan akhirnya kita boleh katakan yang ini. So maksudnya kita boleh katakan 1/2 nabla v square boleh juga ditulis sebagai v nabla dan v. Okey, kita ringkaskan yang tadi. Kita ada 3 sebutan, kita masukkan nilai yang kita dapat daripada calculation yang telah kita buat dan kita boleh ringkaskan seperti ini. So jadi kalau kita ingin ringkaskan ataupun kita ingin buang perkataan dp ni, maksudnya differential form ini, apa yang perlu buat adalah kita kamirkan. So maknanya kita kamirkan setiap satu. Okey, kenapa kita boleh kamirkan setiap satu? Kerana ia mempunyai function tambah. Okay, yang ini saya rasa pelajar faham. So dia boleh tambah. Oleh itu kita kata integral of dp akan menghasilkan p over rho, kerana rho dah memang ada. So integration of dv akan menjadi v square over 2 dan integration of g dz akan menjadi gz. Dan pada asalnya ia adalah sama dengan kosong dan setelah kita buat kamiran kita akan tulis sebagai constant. So jadi apa yang constant sebenarnya di sini? Sebenarnya ia adalah energi. So yang dimaksud dengan constant ini adalah energi. Kerana selalunya di dalam bidang yang maknanya undergraduate ataupun dalam pembelajaran yang lebih mudah, kita akan buktikan Bernoulli equation dengan menggunakan idea conservation of energy. Okay, momentum adalah energi juga. So kita gunakan energi tetapi kita fokus kepada 3 jenis energi, iaitu kita kata potential energy dan juga kinetic energy dan juga energi yang disebabkan oleh force, oleh pressure. Okay.
So di sini setelah kita mendapat yang ini, selalunya orang akan ubah tulisan ini, maknanya kita akan bahagi dengan gravity. So kalau kita bahagi dengan gravity, kita akan ada P over rho G plus V square over 2G dan plus Z. So akan equal dengan constant. Okay. Di sini kita kena faham bahawa constant ini adalah energi dan yang menjadi persoalan ialah pelajar akan bertanya selalunya kenapa unit adalah dalam bentuk meter. So kalau kita tengok unit Z tu, Z di sini adalah potential energy, V di sini adalah kinetic energy dan P di sini kita kata adalah pressure yang akan memberi tenaga yang akan berubah kepada pressure. So kenapa unit dia dalam unit meter? Kerana kita kata ini adalah pressure, kita adalah energy head. Ataupun kita kata dalam bahasa Malaysia ialah turus tenaga. So kita tulis dalam bentuk unit dia adalah meter. Atau untuk mudah faham perkara ini, kita boleh nyatakan sekiranya diberikan diberikan sebagai Bernoulli equation is equal to 4 meter. Maksudnya apa? Maksudnya tenaga yang ada di dalam sesuatu streamline itu adalah 4 meter. Maksud 4 meter di situ ialah sekiranya yang mengalir itu adalah air, maksudnya tenaga 4 meter itu ialah tenaga tersebut boleh mengangkat air tersebut setinggi 4 meter. Lepas tu dia dah tak daya dah. Dia dah tak boleh naik dah. Okey, itu yang dimasukkan dengan 4 meters di dalam Bernoulli equation. Okey. Tetapi ada dua basic constraint yang pelajar kena tahu terhadap Bernoulli equation. Pertama, Bernoulli equation digunakan untuk incompressible. Walaupun di dalam bacaan di dalam bacaan Bernoulli equation kita ada sebutan rho di sini, tetapi di dalam rho di sini kita kata adalah constant. Kita tak boleh nak buat dalam keadaan rho yang berubah. Itu satu. Kedua, Bernoulli equation mestilah digunakan di atas streamline yang sama. So yang ini paling banyak student lupa. Okay, so yang ini kadang-kadang menyebabkan kalau student buat simulation atau sebagainya, student boleh salah ambil ambil point kerana dia tidak melalui streamline yang sama. Apa yang dimaksudkan dengan streamline yang sama ialah, yang paling mudah kita kata, kalau kita ada pipe di sini, so katakan pipe di sini, kita katakan ada dua tangki di sini. So tangki ini berjalan dan tangki ini merge, so tangki ini akan pergi ke satu tangki lain. Okay, selalunya kita bercerita tentang tenaga. So jadi kita kata kita dapatlah kat sini point 1, kat sini kita ada point 2, so and then kat sini adalah point 3. So jadi kita boleh katakan bahawa tenaga adalah sama, tenaga tidak boleh dimusnahkan, tetapi pengiraan tenaga dengan menggunakan Bernoulli equation mestilah di atas streamline yang sama. So apa maksud streamline yang sama? Ialah yang paling mudah kita tengok daripada mana ia mengalir dan di manakah berakhirnya. So jadi kita kata kalau daripada sini dia mengalir, dia masuk kemari, so ini adalah satu streamline. So kemudian daripada sini dia akan masuk, dia akan merge dengan sini dan dia akan pergi ke yang lain. So jadi kita kata sebenarnya di sini adalah terdapat dua streamline, dua aliran. Jadi andai kata kalau kita nak buat equation, kita katakan kita ada banyak titik di sini. Kita ada titik di sini, kita ada titik di sini. So first kita kena imagine bagaimana ia mengalir. Kalau anda kata kita contohnya untuk kawasan ini, point ini akan mengalir ke point ini, akan mengalir ke point ini, akan mengalir ke point ini. Maksudnya keempat-empat titik ini kita boleh compare dengan Bernoulli equation. Okay. Tetapi kalau untuk ini kita kata point 1 dengan point 2, kita tak boleh compare dua point ini dengan menggunakan Bernoulli equation. Kerana apa? Kerana ia tidak mengalir pada jalan yang sama. So kadang-kadang ada berlaku
pelajar hanya mengambil nilai poin ini, comparekan dan sebagainya. Kemungkinan ia akan memberi jawapan, tetapi jawapan itu mungkin tidak tepat kerana pengiraan Bernoulli equation tidak menggunakan cara yang betul. So kalau kita nak comparekan poin ini dengan poin ini, masih tetap boleh kerana ia mengalir pada nilai yang sama. Cuma yang kita kena faham apabila dia melibatkan extra poin yang masuk kat sini, velocity di sini mungkin akan tak sama dengan velocity di sini. Kerana velocity di sini akan berlaku pertambahan had laju mungkin kerana kadar alir telah bertambah. So yang itu kita kata kalau kita melihat setiap parameter boleh, tetapi kita kata kita perlu melihat streamline yang sama. Okay, contoh saya ini mungkin kurang lengkap, tapi idea dia ialah pelajar perlu faham bahawa penggunaan velocity Bernoulli equation mestilah yang berada di atas streamline yang sama. Okey, begitu juga kalau kita pergi kepada pengiraan secara detail. So pengiraan detail ni contohnya, kita kata di dalam pipe. Di dalam pipe kita ada dua molekul katakan. Satu molekul di sini bergerak seperti ini. And then satu lagi molekul adalah di sini dan bergerak dengan certain streamline. So jadi kita kata walaupun secara secara overallnya kita nampak dua molekul ini bergerak pada arah yang sama, tetapi sekiranya secara spesifik kita nak menggunakan Bernoulli equation ataupun kita nak menggunakan Navier-Stokes equation actually yang di peringkat awal, sebaiknya kita pilihlah apa yang berlaku di dalam streamline yang sama. Kerana kita di dalam Navier-Stokes equation lebih spesifik. Maksudnya dia membicarakan tentang pergerakan molekul pada arah X, pada arah Y, pada arah Z. So jadi kita kata advantage untuk awak mengira tenaga di sini, sama di sini dan sama di sini. Tetapi jangan simply compare tenaga di sini sama dengan tenaga di sini. Kerana dia adalah mempunyai streamline yang berbeza. So ini adalah beberapa peringatan. Kita revise kembali apa yang telah kita tahu berkenaan dengan fluid mechanics. So ini yang terakhir pada slide di sini. Kita kata kebanyakan buku teks dia menulis Bernoulli equation sebagai P over rho G plus V square over 2G plus G equal to constant value.